Okey, pendapat saya pasal benda ni. Semua diam berjalan semua. Oh. Saya akan peruntukkan 30 bilion. Hello guys, Assalamualaikum. So korang sekarang tengah tengok FB Live Best FM Malaysia. Thank you so much. Jangan lupa korang kena share dulu FB ni dekat profile korang. So nanti bolehlah juga join dengan member kan. Ya, hello. Okay, masih lagi PKP. So hari ni kita dah bagi tahulah yang mana kita ada segmen Sembang Netizen. Hari ni topik kita perlu ataupun tidak wanita jadi less smart daripada lelaki. Yes, and kita pun ada kita punya team best pagi, Kai dan juga Fai. Hai. Hai. So korang yang tengah join ni tengah buat apa, boleh juga nanti komen-komen dekat bawah ni kan. Tengah breakfast ke ataupun sambil-sambil tengok live kita orang ni tengah fikir mood nak masak ke kan. Kan, kalau korang ada pandangan korang sendiri boleh je guys komen dekat bawah ni, nanti kita orang bacakan. Yes. So perlu ke hari ni topik kita ialah perlu atau tidak wanita jadi less smart daripada lelaki? Sebab sebelum ni Profesor Dr. Mohaya dia ada keluarkan satu statement, katanya biarlah wanita ni bodoh-bodoh sikit. Ini ditujukan khas untuk wanita yang belum berkahwin lagi, untuk mencari jodoh katanya. Oh, so lelaki tak je ke? Lelaki tak ada statement dia untuk wanita, katanya saja. Tapi mungkin boleh jadi juga lelaki. Okay. Kalau saya lah memihak pada Prof Mohaya baru-baru ni kan, saya memang menyokong dikatakan oleh Prof. Jujur saya cakap, saya memang menyokong. Sebab apa tahu? Kita ni kadang-kadang saya lah mewakili, amboi berhujah terus. boleh. Wakili para lelaki yang belum berkahwin lah. Para lelaki yang belum berkahwin. Kadang-kadang apa yang dikatakan oleh Prof Mohaya tu memang betul kan. Kadang-kadang sekarang ni memang kita boleh tengok statistik wanita yang berkerjaya dalam Malaysia ni kan, ataupun dekat dunia ni memang terlalu ramai. Sehingga kan para lelaki tak sempat nak kerja tau. Kalau kita tengok juga dalam rumah tangga, para wanita ada juga kadang-kadang gaji mereka ni lebih kepada pihak lelaki. Sampai ke tahap segala keputusan dibuat oleh pihak wanita. Jadi dekat situ perlu juga bagi saya pada wanita ni untuk jadi less smart, untuk rendahkan ego mereka sebenarnya. Dan ini adalah sempat mencelah ni ke? Oi, semangat. Semangat dari macam babe. Kehidupan sepanjang saya hidup ni waktu saya kata dah matang, usianya matang kan, dalam saya cari jodoh sehingga sekarang tak dapat lagi. Awak dah matang ke? Macam gitu je juga. Wah diam je. Okey. Dengar dulu. Okey, baik. Bercakap tentang hubungan saya berkenalan dengan para wanita yang mungkin mereka ni dari golongan doktor, cikgu, engineer dan sebagainya. Berkejaya lah. Untuk menegur dan juga berkawan dengan mereka. Sebab apa tahu? Sebab kita ni rasa kecil sangat. Faham tak? Ya. Faham. Dengan orang macam ni, kita rasa macam, bodohnya aku. Sebab apa? Terlalu banyak bercakap dan juga terlalu banyak memberi idea yang sampai tahap kita pun, kenapa rasa merendah diri. Yes, merendah. Rasa macam tak layak. Yes. Dan bagi saya, tak tahulah bagi Fat sebab Fat dah kahwin. Bagi saya, less smart bagi wanita itu perlu. Betul. Yelah betul juga, sebab kadang kita tak boleh mengharapkan macam everything semua diri kita je yang boleh buat. Ada juga bila kita jadi less smart ni, contohnya macam tiba-tiba botol tu pun tak boleh nak buka penutup dia. Padahal kita bila seorang-seorang kita boleh je buat benda tu. Bukan kan? Saya pernah tapi yang perempuan Fat. Tapi macam korang sendiri, Wawa dengan Ika, korang dalam kehidupan seharian lah, korang macam mana? Korang menjadikan diri korang ni sebagai less smart ke? Macam mana? Saja pura-pura kurang pandai ke macam mana? Sebagai seorang wanita sendiri lah.
Okay, sejujurnya aku dalam rumah tangga ni lah, yelah dah kahwin kan, aku memang kadang-kadang less smart sikit lah sebab nanti husband tak ada function pula. Gitu. Kan? Jujur awak. Jujur, memang jujur. Itulah kita sebab kalau everything kita buat, kita macam independent. So, apa function lelaki kan? Tapi dari tak bukan daripada segala sudut lah kan untuk bukan less smart tu. Betul. Macam Wawa kan masih lagi single. Macam tu, okay. Single lagi. So macam mana? Adakah bila kita pura-pura kurang bijak ini akan menarik perhatian lelaki untuk lebih suka kepada kita? Apa pendapat Wawa sebenarnya? Dia macam depends on situation lah. Tak semua benda kita boleh buat yang macam ada keadaan yang kita memang perlu tunjukkan kepandaian kita supaya orang tak anggap kita macam tak tahu apa-apa pun. Ya. Ada certain situation yang memang kita perlu macam rasa macam okay, kita tak boleh tunjuk semua. Nanti orang ingat macam kita ni serba pandai, serba tahu. Macam tu lah. Yes. Okay, Farah mungkin nak cakap apa-apa ke? Senyum je. Kan? Okay, Sebagai ada komen daripada Aida. Lah dia takut bersuara, takut kena lembang. Okay, pada aku pula macam sepatutnya macam kalau perempuan tu lebih pandai ataupun lebih berkebolehan daripada lelaki tu, pada aku sepatutnya lelaki tu berbangga terima perempuan tu. Kan? Kenapa kita nak kena bodohkan diri kita? Tapi aku faham lah apa Prof Mahaya tu cuba sampaikan. Maksud dia tu bukanlah bodoh kotongong yang macam Dia bodoh-bodohkan. Yang dah kena bantai pun senyap je kan. Ikut je. Mungkin kata-kata Prof Mahaya tu dia lebih kepada untuk orang yang belum berkahwin nak cari jodoh. Sebab mungkin lelaki akan rasa macam perempuan ni dah jadi pengarah dekat syarikat-syarikat ada ni. Ada demand dia. Aku ni apa je. So macam mana kau nak perempuan tu nak dapat jodoh? Macam tu lah kan. Memang sekarang kalau kita tengok perempuan mostly pegang jawatan yang lebih besar daripada lelaki. That's why mungkin lelaki takut nak dekat kan. Okay, lepas tu ada satu cerita ni. Dia share pengalaman dia dengan laki dia of course lah dia gaji dia lebih besar, jawatan dia lebih tinggi, and then everything memang semua dia bayar. Bila laki dia tegur pada dia macam kenapa aku shopping pun duit aku dan mahal-mahal pun dengan kau tapi aku yang bayar, so kenapa kau nak ni kan. Tapi bila dia pergi so diorang ni dah kahwin lama and then tak dapat anak, so bila dia pergi buat apa tu check up lah untuk dapatkan anak. So doktor check memang hormon testosteron perempuan ni terlampau tinggi. Jadi memang betul lah apa Prof Muhaya tu cakap, dia ada link dengan sains lah maksudnya kan. Yelah. Cuma mungkin statement dia tu berbeza pendapat pada individu. So mungkin ada yang boleh terima, ada yang tak. Depends dekat someone tu untuk deliver benda message yang Profesor Dr. Muhaya sampaikan sebenarnya. Betul. Baik, kalau tengok dekat sini berenam semua sekali, ada yang dah berkahwin dan ada juga yang belum kahwin. Okey, pendapat daripada Fuad sendiri, daripada tadi saya tengok dia menanya je, tak ada pun pendapat. Aku tak bagi pendapat lagi ke? Belum. Belum lagi Belum. Ingatkan tadi dah bagi pendapat. Belum. Bagi saya lah kan. Untuk less smart ni, dia bukan saja untuk perempuan semata-mata tau. Perempuan pun memang kena juga buat macam bukanlah pandai dari segala hal. Macam lelaki pun kena juga sebenarnya, bukanlah kita ni pandai daripada segala hal. Sebagai nanti kan tak adalah orang nampak kita ni orang ni macam baca-baca pandai je kan. Jadi jangan kita tunjukkan diri kita macam itu, sebab nanti bila orang tengok diri kita macam itu, budak ni macam bagus kan. Dah muncul ni orang tak suka pula dengan kita. Macam gitu. Ini realiti dalam keadaan kita sekarang ni, tak kisahlah dekat mana-mana pun, mana-mana tempat kerja sekalipun. Contoh kerja saya beri contoh, kalau kita buat macam baja-baja pandai, semua kita tahu, mungkin ada orang lain juga yang tak suka kita. Dan mungkin juga akan ada orang ambil kesempatan kepada kita sendiri. Kan? Betul kan? Jadi kalau daripada hal untuk hubungan pula,
hubungan kekasih ke, suami isteri ke. Kalau dari dalam sudut rumah tangga ni memang kena ada lah untuk sifat bertolak ansur dan ego tu jangan kita tinggikan. Ini sebenarnya bercakap pasal ego juga kalau pasal cakap smart ni kurang bijak sikit. Kita bukannya kurang bijak tapi kita buat kurang bijak untuk menambahkan lagi kesan antara pasangan tu sebenarnya. Tu bagi saya lah. Hujah dia tu. Okey, siapa nak beta? Macam Faiz sendiri, awak bercakap tentang kehidupan rumah tangga awak ke atau bagaimana tu? Maknanya rumah Iyalah. Saya dekat rumah ni kalau orang rumah saya botol lain tu tak boleh buka. Memang tak boleh buka. Botol kicap, tak boleh buka. Botol apa, sos semua dia tak boleh buka. Sedangkan bila saya buka, mana ada ketat, tak ketat langsung. Benda tu terbuka sikit dah pun sebenarnya. Dia suruh buka juga. Itu mungkin yelah sama nak perhatian kan. Macam gitu. Okey. Itu suami yang bercakap dalam pandangan konteks sekarang ni. Okey, daripada segi perempuan pula Ika dah berkahwin. Jadi Ika sendiri bagaimana? Kalau dengan suami tu Ika akan tunjuk lebih pandai ke atau macam sebab yalah Ika pun seorang penyampai dan juga seorang YouTuber yang selalu bercakap dekat depan audien. Jadi Ika sendiri dekat depan suami pun macam tu ke? Tengok situasi. Kalau nak tunjuk less smart 24 jam pun nanti macam loser pula rasa kan. Kan tengok situasi. Tapi ada masa bila sorang-sorang, maksudnya macam bila husband kerja ke apa ke boleh je buat. Maksudnya boleh je independent sebenarnya. Tapi bila ada husband tu macam kita nak macam complete each other. Sama-sama memerlukan. Berpasangan kan. So kita macam sebenarnya bukan tak boleh, cuma macam orang kata macam mengada-ngada nak bermanja. Macam tu. Gitu. Okey lah, so awak nak bacakan juga komen yang ada dekat Facebook kita ni. Antara daripada Aida, dia kata untuk dia perlu sebabnya kalau tunjuk pandai sangat nanti pula kena bodoh-bodoh pula. So maknanya kena balance lah benda tu. And daripada Farid Ishak, dia cakap Prof tu bercakap bahasa lama. Buat bodoh-bodoh bukan suruh jadi bodoh. Yang melanting tu yang sebenarnya. Okey. Macam bercakap dari segi apa yang saya cakap tadi, saya memang menyokong perempuan perlu ada ketidakpandaian sedikit untuk mendapat jodoh. Okey, baik. Kalau bercakap tentang konteks kalau terlalu tidak pandai untuk berdikari pun susah juga tau sebab ya betul. Kita sebenarnya kehidupan wanita dan juga lelaki ataupun pasangan yang dah berkahwin ni pun dia ada pro and con dia sendiri. Kalau bercakap pasal seseorang itu, kita tak boleh semua nak mengharapkan lelaki sebab kita tak minta benda ni kita tak minta. Sebab selalu kita terbaca dekat kisah rumah tangga, dekat Facebook dan sebagainya, orang kongsi kisah macam bila seseorang itu ditinggalkan oleh lelaki ataupun mereka bercerai, si perempuan ni tiada mata pencarian tau. Ataupun si lelaki ni meninggal dunia, si perempuan ni tak boleh bergantung kepada sesiapa tau. Jadi dekat situ dia kena ada, kadang nak cakap bodoh sangat tak boleh juga kan. Kadang dia kena pandai berdikari juga. Sebab tu perlunya orang perempuan ni sebelum berkahwin bekerja. Jangan terlalu berharap dan bergantung dengan lelaki yang bekerja saja. Betul tak bagi saya? Betul. Jadi kebodohan tu tak adalah sampai tahap kita nak tunjuk bodoh tu boleh, tapi untuk bermanja bagi saya okey kot. Tapi janganlah sampai tahap okey kau semua benda kau nak harapkan lelaki. Lelaki bergantung. Ayap lah macam tu. Kan? Itulah. Wan Safari ni keluar masuk aja ya. Dia cari lain juga. Cari lain. Okey. Cari lain. Daripada Azura, dia kata perlu untuk sesetengah perkara. Dalam rumah tangga ni kita panggil tolak ansur. So jangan jadikan pasangan kita tu letih untuk buat seorang. Semua perkara dia seorang je yang buat. Betul juga. Kalau dah macam perempuan je yang kena masak, perempuan yang kena jaga anak, perempuan yang everything, lama-lama dia pun macam semua benda tu kena buat. Ya. Ika dan semua, saya ada rakan tau. Saya ada rakan yang dia seorang penghantar surat saja. Dia seorang dispatch saja. Dan isterinya adalah cikgu. Yalah jodoh beliau kan. Jodoh dia kita tak boleh nak arguekan benda tu. Pernah dia kongsikan dengan saya, nama dia rahsiakan.
mungkin dia tengok sekarang ni, dia kongsikan dengan saya. Dia cakap, kadang kan aku bosan dengan life kehidupan aku bersama dengan isteri. Sebab dia share apa yang dia rasa. Sebab apa? Semua benda dalam kehidupan dia akan Keluarga yang ikut decide. isteri dia tau. Sebab terlalu pandai seorang isteri tu pun menjadikan kita rasa macam mana saya cakap tadi. Terlalu pandai seorang isteri tu pun, dia boleh menjadikan seorang lelaki ni rasa macam ikut awak lah nak buat apa pun. Dah tak boleh nak semua Faham. benda awak nak buat keputusan. Awak buat keputusan. Ya. Jadi sampai tahap dia cakap kat saya, kadang-kadang aku bosan, kadang-kadang aku dah putus asa dengan hubungan aku sebab yelah dari segi loan dia atas nama dia, rumah atas nama dia, semua benda atas nama si perempuan, sampai kan lelaki tu kata macam aku ni macam no function tau dalam kehidupan Dia suami macam isteri tu. nothing lah rasa. Betul. Sebab tu kena ada sikap tolak ansur tu kan. Ya, sebab Dan sebab perempuan itu juga kes Apa perempuan? yang terjadi tau. sebab perempuan ni kan, aku tak cakap semualah, ada juga sesetengahnya, okay, bila dia berkerjaya, dia ada education yang tinggi and dia macam, dia boleh independent sendiri, dia ada sedikit ego dia. Betul? Faham? Betul? Tak semua tapi setengahnya ada. Ya. Sebab lagi bila dia dah berkerjaya, dia punya pendapatan dah lebih daripada husband ataupun lelaki tu, dia akan rasa macam, okay tak apa, aku tak perlukan kau pun tak apa, aku boleh hidup sendiri. Kau tak macam kau tu. tak nak dengar cakap aku. Tak apa. Ya, tak apa. Aku boleh hidup sendiri. Aku ada Yes. segala-galanya. Oh. Kau dah apa? Tak Macam boleh tu. juga. Macam tu. Faham? Susah juga macam tu sebenarnya. Wah, kita takut nak kahwin, Wah. Jangan takut. Okay, macam Kai, okay, yang belum berkahwin ni, mungkin macam mana jodoh, macam mana, yelah pandangan nak cari jodoh tu, zaman sekarang ni macam mana? Okay. Macam kalau kita tengok juga zaman sekarang, era 2020 sekarang ni, memang perlu mencari wanita yang berkerjaya sebab kita sekarang dengan, yelah, ekonomi dengan memang cukup merudum sekarang ni, dengan kerja sekarang susah nak dapat. Bagi saya, bantu each other tu memang sangat-sangat perlu. Tetapi tengok juga, kalau kita terlalu menunjukkan, maksudnya macam dari segi konteks jodoh tadi kan, saya memang jujur saya cakap, saya akan cari perempuan yang berkerjaya supaya support saya dalam keadaan saya susah dan juga senang. Kan? Sebab dunia sekarang ni ialah dengan mengharapkan gaji suami je memang sakit lah. Tetapi saya ingin mencari seorang wanita yang berkerjaya dan juga kalau kepandaian dia tak bawa ke rumah. Kepandaian itu tak bawa dalam perhubungan. Betul. Maksudnya dia macam mungkin kerja dia tahu, habis kat kerja. Kerja is kerja, hubungan is hubungan. Kadang-kadang kita perlu nampak bodoh untuk bermanja, maksudnya bersama dengan pasangan. Setuju. Tapi benda tu pasangan kita tak cakap bodohnya kau ni, benda ni tak tahu. Sebenarnya dia nak bermanja. Bukan dia tak tahu. Dan perempuan pula kadang dia susah nak bercakap macam nak suruh tolong ni untuk dia rasa macam dia tu tak pandai. Sebenarnya dia boleh je untuk buat everything. Sebagai contohnya boleh buat apa sebenarnya yang korang pura-pura? Bagi tahu jugalah sebenarnya perempuan ni dia pura-pura daripada segi apa? Kebanyakannya lah. Macam aku pura-pura tak pandai kopek pelam sebab aku malas. So sebenarnya dia pura-pura tak tahu ni sebab malas lah, lebih kepada malas. Korang macam tak tahulah kan. Macam itulah. Certain macam kalau macam aku bukan lagi macam masak. Jangan sebut yang itu. Laki tengah tengok tu. Masak sama-sama kan romantik. Macam tu. Itu. Tapi ada beberapa yang tak bersetuju lah dengan Profesor Dr. Muhayya. Contohnya Dr. Sowensi, Dr. Emelina. Dr. Emelina. Syarifah Rahman ni pun sama juga. Syarifah Rahman ni dia kata jodoh saya tak perlu buat bodoh-bodoh untuk dapatkan jodoh. Sebab yelah dia antara yang terkesan dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Betul, faham. Apa yang dikatakan saya tak perlu dapatkan jodoh. Sebabnya jodoh itu kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang bagi. Kalau kita buat bodoh pun kalau tak ada jodoh nak buat macam mana. Itu yang dikatakan oleh
Syarifah Syarifah Amani. Amani. Ya. Ya. Yelah betul lah, kita pun tahu memang jodoh tu di tangan Allah. Semua tu jodoh, azal, maut apa semua di tangan Allah. Cuma mungkin dari statement Prof Muhaya tu lah, bahasa dia yang membuatkan ramai orang triggered. Ya, Kan? sebab dia punya tujuan tu dia cakap untuk orang yang memang dia Belum. cakap untuk orang yang Belum cari jodoh. sampai jodoh. Ah, Ya. kita, orang yang lambat jodoh ni kena buat bodoh-bodoh sikit, macam itulah kan maksud dia. So yeah, of course kalau kita tengok mostly women yang berkejaya memang triggered dengan statement tu. Statement. Sebab pada kita, yelah of course lah, macam kita pun kita rasa macam aku dah pandai, kenapa aku nak buat bodoh-bodoh untuk dapatkan lelaki, macam Ya. kena buat tongong-tongong ke ataupun tapi maksud dia tu bukan bodoh yang bimbang yang macam Yang macam apa kan. betul. Pada aku macam of course lah kalau kita perempuan and then kita drive sangat nak macam capai Lelaki. cita-cita kita tu semua, and then of course lah love life kita akan terkebelakang. Yelah bila kita macam contoh kita ada target macam aku nak this year aku nak naik pangkat, this year aku nak dapat rumah, aku nak beli kereta baru. So kau dah fokus kat 3 benda ni and then love life kau memang ke belakang, and then mungkin lelaki yang nak dekat kau tu memang Biasa-biasa, insecure. jadi memang lagilah kau tak pandang, betul tak? Lagilah lambat jodoh kau. Tapi bukanlah nak kata macam kita perempuan sembarang je boleh okey lelaki ni suka aku ambil je lah macam tu kan. Dia macam Sebab mungkin benda ni. yelah, bila wanita tu dah berkejaya, dia pun nak yang lelaki yang boleh berkejaya, yang akan tanggung dia. Sebab dia dah macam dah capai satu tahap dalam diri dia yang dia rasa macam okay, everything aku dah ada. So mungkin bila dia nak husband dia pun yang boleh ada dengan dia, yang macam boleh survive sama-sama macam tu. Kan. So ni Aida bagi tahu, dia kata dia pura-pura tak pandai buka pintu. Ini pun boleh jadi juga kan? Ya. Pura-pura tak pandai buka pintu. Tak tahu nak pull ke nak push kan pintu tu. Dan sekali aku rasa perlunya kita ni macam tak pandai segala benda, sebab kita lelaki memang kena ada rasa dia nak ada rasa tanggungjawab. Ya. Kan? So bila kita dah pandai semua, kita dah buat semua, kau duduk sorang je lah, buat apa nak berlaki. Kan betul? Betul kan? Okay, tapi Jadi kesimpulannya dekat sini. Apa kali tadi nak cakap apa? apa yang betul. Sorry. Bila Guys, suara awak sangkut-sangkut lah guys. Awak kat mana? Awak kat mana ni? Awak dalam hutan ke? Awak live dalam hutan ke? aduh, maafkan saya. Saya tengah macam Awak dekat kolam pancing ke? Apa tadi Kai? Farah cakap tadi setuju. Kadang-kadang wanita ni bila terlampau rasa dia bijak pandai, buat semua sampai tahap dia tak perlu langsung fikir macam aku nak kena cari suami. Sebab apa? Aku dah selesa macam ni. Saya jumpa wanita yang umur 40-an, 40 lebih, masih tak kahwin sebab dia rasa dia macam aku dah bahagi macam ni. Aku nak apa saja aku dapat. Aku nak buat apa sebab aku ada duit. Aku ada kerjaya dia yang memang long term punya kerja. Sampai tahap tak perlu lelaki dalam hidup aku. Betul juga tu. Sampai tahap tak perlu langsung lelaki dalam hidup. Tak boleh. Sebab kehidupan kita berpasangan. Tapi ada juga wanita yang macam mungkin bila dia dah melepasi umur 40-an tu ke, dia rasa macam it's okay hidup dia, mungkin dia selesa. Betul. Untuk hidup sendiri, malas sekarang. Sebab ada juga kawan-kawan kita yang kita tengok bila dia dah sampai umur 33, 35, dia rasa macam okey lah, aku dah ada sebuah kereta, aset semua. So dia kata buat apa aku nak peningkan kepala dengan berkahwin tu. Tapi pada aku okey je, as long aku happy. Ya betul. Betul tak? Sebab yelah zaman sekarang ni kita tengok memang ramai kot perempuan yang rasa macam aku malas nak peningkan kepala aku. So better aku hidup sendiri, jaga mak bapak aku, jaga family aku kan.
Itulah bagi saya memang kena jugalah untuk less mat ni. Tapi bukan dari segala sudut dah kita kena less mat. Betul. Dia ada benda yang kita boleh jadi kurang pandai, ada benda yang kita jangan tunjuk yang kita kurang pandai. Takut nanti kau ni teruk je. Nanti jadi Terus kita tak nak pula jadi buat kan. diri. Kan? Betul. Gitu. So kita kena jadi yang macam tengah-tengah. Tak semua benda boleh buat dan Tak semua benda kita boleh rasa buat macam, sendiri. Ya. Jangan macam sampai orang rasa kita ni menunjuk sangat kan. Tapi Macam tu. pengikut ramai yang Apakah ada suara? jurus kepada Dr. Pramuhaya kan, sebab ni kata ramai yang cakap macam perempuan tak boleh rasa macam dia semua di atas. Itulah ramai yang komen macam menyokong Pramuhaya, tapi mungkin yang terkesan ataupun yang terasa tu mungkin dia menganggap dari sudut perspektif lain. Ya. Mungkin yelah kita pun tak tahu yang baca komen pun banyak mungkin orang yang dah 30s and above kan. So Yeah. diorang memang rasa yang okay tak perlu pun kena buat bodoh-bodoh sebab dia dah capai satu tahap yang everything dia dah ada. Dan tapi sebenarnya memang betul pun berbalik semula kepada Islam, kita jodoh pertemuan ajal maut tu memang di tangan Allah. Cuma Betul. kita mungkin boleh berusaha kan. Yes. Okay, macam daripada Fika Dalam hutan dengan Syafiqah. mencari jodoh. Dia kata dia kata perlu perempuan tak boleh tunjukkan dia tahu serba-serbi pada lelaki yang nanti lelaki tu akan anggap alah semua isteri akan boleh buat, and ada rasa hilang tanggungjawab kepada isteri sebabnya semua benda isteri tu boleh buat, boleh berdikari tanpa ada bantuan suami, lagi-lagi dalam rumah tangga. Sikap tolak ansur tu memang sangat penting. Thank you. Pada Hasil Mantap nama dia. Satu je nak cakap, lelaki suka perburukan wanita. Tu mungkin yang tidak bertanggungjawab. Siapa cakap? Aku tak nampak pun. Siapa cakap? Selasin nama dia. Nama dia. Nama dia. Apa? Namanya Selasih Madu. Selasih madu. Nasi madu. Kau ke mana pula hilang? Apa dia perempuan? Tak baik tau, jahat mulut. Okey Kai, kau Itulah. Ya. okey Apa? Kai, aku nak tanya Kai. Kai Okey, tanya. belum lagi berkahwin kan? Okey. Okey. So, apa ciri-ciri wanita yang kau nak? Apa ciri-ciri wanita yang saya nak? Bukan perempuan tulen lah. Yang pertama, Okey. Ayo. dia saya Bilang terus. Terus tak boleh jawab. Aku tahu. Dia punya bateri habis. Oh. Tak pun Rosyad sebab ada girlfriend dia Aku tengok punya kot. bateri ni. Wujud balik. Uji balik. Aduh lah. Aku cakap ada orang barang ni, ada orang pula. Tak dengar. Kejap Mic awak tu, Kai. Mic. okey. Dengar suara saya? Dengar. Okey, sambung silakan hujah awak. Kejap. Saya Okey. Aku nak tanya Last yang saya last buat tadi. Ciri-ciri wanita Last. less mat tu perlu tak untuk pasangan kau? Kejap, saya tak dengar. Kejap saya tak dengar. Okey, tak apa. So, korang yang mana tengah tengok ni boleh share lagi dekat Facebook ke, and boleh komen kat bawah ni. Okey, kalau Kai tak ada tak apa, kita tanya Wawa. Perlu tak Wawa Alamak. tunjuk less mat dekat pasangan Wawa untuk dapat jodoh ataupun cepat dapat jodoh? Okey, kadang Perlu tak awak? Perlu tak? okey, macam awak, kita yelah as a perempuan yang belum berkahwin lah. Perlu juga tunjuk tak semua benda kita boleh buat. Sebab lagi satu kita takut macam dia insecure. Belum apa-apa dia dah rasa macam kau dah boleh buat dah. Tak payah aku ada pun tak apa. So macam kita kena tunjuk certain tempat kita boleh share yang pasal benda-benda yang nampaklah kita ni bijak kan, ada info dia, tapi ada certain things yang kita rasa macam kita perlukan dia. Tak semua benda kita boleh buat.
Macam tu lah. Bagi saya lah, aku punya pandangan kan, perempuan ni dia bila sampai time kurang bijak dia atas benda-benda yang macam remeh-temeh tau. Yang remeh-remeh. Benda-benda Ya. benda yang remeh-remeh, benda yang biasa-biasa. Itu time tu sampai kurang bijak dia. Kurang bijak dia dekat situ. Sebab dia nak macam manja-manja. Macam itu lah kan. Itu apa yang nampak Ya, betul. And yelah Nampak macam ke alami? kalau mungkin alami lah kan sebab dah berumah tangga Yelah macam kita tak tahu jodoh kita kan. Like macam mungkin kalau dapat jodoh orang yang kerja tu tak sama, tak selevel. selevel. Lah. So macam bila dekat rumah dia tu adalah seorang husband lah. Ya, Apa-apa pun kita kena suami. ikut cakap dia. Kita kena minta tolong dia. Kalau macam dekat luar, kerja is kerja. Kau habis kerja, settle kerja kau walaupun dekat luar tu kau is pengarah, balik rumah bukan kau yang mengarah. Macam tu lah. Sometimes terbawa-bawa juga. Mungkin lah. Biasa arah-arah balik rumah tak terarah pula. Arah-arah juga kan. Macam tolong on kan ring light. Belum I nak meeting ni gitu. Kita depends lah kan. Mungkin ada orang kita kena tolak ansur lah. Dia pun nanti mungkin mengarah kita. Benda tu macam orang kata complete each other lah untuk kita berpasangan. Itu kan. Betul cakap Wawa. Sebab tu kalau boleh lah, ini untuk pandangan saya lah. Kalau boleh elakkan daripada dalam satu syarikat ataupun dalam satu company, elakkan untuk bercinta. Untuk bercinta, elakkan. Kita, ini suggestion saya lah. Kalau macam jodoh nak buat macam mana kan, elakkan untuk bercinta sesama company. Maknanya macam staff satu klik. Satu company ataupun satu department. Elakkan untuk office mate bercinta. lah. Office mate. Berkahwin ke untuk elakkan. Sebab apa? Sebab takut masalah daripada tempat kerja akan membawa ke rumah. Kadang-kadang benda tu secara tidak sengaja. Abang ni kenapa? Abang kenapa dekat office tadi mengarah macam ni depan orang? Balik dah bergaduh kat rumah. Nampak tak? Betul. Bagi saya elakkan lah untuk bercinta satu company ke satu office ke satu department. Saya akan suka cari orang jauh. Macam tu lah. Okay, betul. Yes. Mostly, Okay, macam ada yang I tengok dekat Twitter ni kan. Okay. Dia kata apa ni? Masa dia cakap kenapa tak boleh achieve, kalau nak achieve apa kita nak dalam hidup, kalau nak attract lelaki. Apa ni, maksudnya macam dia kata lelaki nak jadi pemimpin keluarga tapi isteri dia nak kena bodoh-bodoh sikit. Macam tu lah. Ini untuk komen orang yang trigger dengan statement Profesor Dr. Maya. Kan. So pada aku macam yalah, mungkin pemahaman ayat dia terhadap Maya tu lah kan. Mungkin last mark ni mungkin boleh kita fokus pada orang kata ego sebenarnya coach kan, macam not everything kan. Betul lah, kadang-kadang betul lah. Kita ni kan, saya suka sebutan macam hidup kita ni jangan ada rasa sombong. Sebab apa, bila kita mati, orang lain akan kampus mayat kita. Betul? betul. Orang lain akan tanam kita. Jangan rasa kehidupan kita ni seorang-seorang je. So maknanya kita perlu yelah, dengan orang pun tak boleh nak terlalu sombong, tak boleh nak terlalu macam tunjuk pandai kan. Isteri Fak Zidin dah call tadi sebab dia bagi statement yang salah rasanya. Abang kenapa cakap macam tu? Mic tak on. Alah. Dia isteri dah call tadi kan. Abang. Aduh. Okay. Komen ni. Okay, daripada Hanida Zainal Abidin, dia kata tak perlu kot. Better jadi diri sendiri, selebihnya tu bergantung pada attitude. Okay, betul juga. Dekat attitude apa semua kita yelah, memang kita perlu bergantung pada attitude. Tapi ada certain tempat yang memang kita perlukan lelaki lah. Dan perlu macam less might
Macam tu. Okay, komen Cik Farah ni dia kata tapi kalau bab kereta tu memang bukan less smart lah, dia kata memang betul-betul set, dia kata sampai hari ni tak ada tukar tayar, kena harapkan lelaki juga. See? Ya, betul. Semua pandai. Bini Fat tu yang komen ni. Itu nampaknya. Dia bercakap berdasarkan pengalaman. Okay Fat. Saya nak jelas kan. Saya ada soalan untuk Fat sebenarnya. Fat. Okay, sejujurnya saya cakap saya senang bekerja dengan Fat. Ya. Saya senang bekerja dengan Fat. Fat seorang yang boleh memberi dan juga menerima. Saya faham itu. Tetapi Fat, awak ada tapi pula. Mesti ada tapi. Okay, teruskan, aku nak dengar. Awak di dalam perhubungan di rumah adakah kata-kata daripada wife awak ataupun kata-kata daripada awak akan selalu argue ataupun awak akan dengar isteri ada, akan terima dan juga komen, ataupun awak memberi, isteri awak menerima, ataupun isteri awak memberi, awak menerima, adakah macam tu? Dia benda ni sama-sama sebenarnya. Aku sama-sama. Ada kali aku ni memberi, ada kalinya aku ni menerima. Macam gitu lah. Tapi kebanyakannya untuk memberi idea ke apa, tengok bergantung pada situasi lah. Kalau macam buat rumah ke apa ke, dia lah yang lebih memberinya. Kan? Beri ideanya. Beras kita beli. Beras beli Kita beli beras. Okey. Nak tanya macam contoh, kau berkenan dengan seorang perempuan ni. Lepas tu perempuan ni macam dia sibuk dengan matlamat hidup dia. Maksudnya macam berjaya. Tadi lah nak ada aset yang dia nak. Dia nak jawatan lebih tinggi kan. So engkau katalah engkau kerja macam level kau kat situ je. Tapi yang perempuan yang kau suka ni dia memang macam orang kata dia berjaya, driven nak achieve macam-macam dalam hidup dia tu tinggi. Macam mana? Kau akan macam back off ataupun kau macam akan sokong, macam mana? Faham. Macam mana Kai? Dia tanya kau lah. Tanya saya. Kau lah. Oh ya ke? Ya. Akan tanya Fat. Maafkan saya. Penat Farah explain tadi. Dah tak sama dah soalan tu. Contohnya okey, kau berkenan dengan seorang perempuan ni. Okey, baik. Okey, tapi dia punya desire nak capai macam-macam dalam hidup dia tu terlampau tinggi. Contohnya dia nak beli aset macam-macam, dia nak naikkan pangkat dia kat office. Dia punya semangat nak mencapai kejayaan dalam hidup dia tu terlampau tinggi. So adakah kau akan macam back off, kau malalah nak biarlah dia dengan apa yang dia nak capai, atau matlamat dia, ataupun kau akan macam Okey, faham. Ini untuk pengalaman saya lah. Saya pernah ada pasangan yang dia dah jadi pegawai pun. Dia dah berpangkat grade 42 sekarang ini. Tetapi dalam perempuan dia cakap apa tau kat saya? Dia cakap dia nak sambung. Ini contoh lah sayang. Sayang nak Abi saya nak sambung master sebab apa dia nak naik pangkat. Dia cakap macam tu kat saya. Lepas tu dia dah hadis segala-galanya tau. Kalau rasa boleh go through untuk buat master, untuk naik pangkat, buat. Tapi kalau rasa macam seolah-olah macam tak syukur kan, awak dah ada segala-galanya tapi awak nak lagi. Tapi bagi saya perempuan dia kena sama, maknanya seimbang antara kerjaya dia dan juga dia punya pasangan kehidupan. Sebab ialah dia pun nak berkahwin dengan saya, betul tak? Dia pun bakal berkahwin dengan saya. Ini cerita pengalaman lah, dulu lah Saya cakap dengan dia, kalau rasa boleh buat lagi, sambung master, pangkat semua silakan. Tapi kalau rasa tak boleh, rasa macam sampai tahap awak nak fokus satu benda sampai sekian saya awak terabai, saya cakap jangan. Saya tak boleh terima benda tu.
Tapi Ya. Saya pun sama. Mana cepat ni pergi. saya rasa Dia ambil caja. Dia macam Saya rasa tak- lepas ni dia komen saya tadi. tak boleh terima tau perempuan yang kau dah ada segala-galanya tapi kau nak lagi sama kan tak abaikan saya. Macam gitu. Saya tak boleh terima. Farah saya tak boleh terima perempuan macam tu. Okey, Cukup lah awak ada janji. betul lah benda ni sebenarnya ego kan? Betul tak? Ya. Saya ego kan. Tak lah maksudnya lelaki Masing-masing punya ego. Okey, aku ada dapat satu DM. Okey, dia screenshot daripada seorang ni. Dia cakap, kalau lelaki tu takut nak dekat dengan wanita yang tunjuk high education, maka baguslah kerana lelaki-lelaki macam tu memang tak layak kahwin dengan wanita-wanita yang macam tinggi education je lah. Sebab wanita ni, okey, dia boleh jadi yang independent, intelligent. Ya. Macam tu. Ikut cara mereka nak. Faham? faham? So dia berbalik kira macam pada attitude lah. Mungkin terkurang pada individu tu. Nak terima pasangan dia macam mana. Sebab Faham. tak semua orang sama kan. Cara kita bawa diri sebenarnya seorang wanita. Yes. Yes, betul. Betul? Okey, baik. Ya. Okey, berkongsi pula macam Ika dah cakap tadi kan. Okey, berkongsi pasal saya pernah baca pasal bercerai kerana isteri terlalu melebihkan kerja. Faham tak? Maksudnya macam isteri ni dia pandai, dia bijak pandai, dia pandai, suami pun pandai. Maksudnya macam dua-dua ada kerjaya yang bagus. Tapi sampai tahap awak abaikan suami, sampai tahap awak abaikan segala-galanya pasal soal rumah tangga, fokus kepada kerjaya awak, sampai tahap si suami pun mula dah start cari lain. Lepas tu sampai tahap si suami ni pun dah fed up, lalu mereka bercerai. Dan si perempuan tu dia nak tetap nak pegang pada pendirian dia. Okey, aku ada kerjaya yang biarlah bisa pun. Mungkin dia fikir dalam kehidupan aku dah tak terjodoh dengan dia. Faham tak? Ya. Maksudnya sampai tahap kau lebih pentingkan kau punya dah kerjaya sampai tahap kau tak boleh langsung nak jadi bodoh-bodoh tu untuk rapatkan balik jurang antara kau dengan suami. Patutnya bagi saya lah pendapat saya, kau perbaiki hubungan kau balik, kau perlu turunkan ego kau, jadi macam mana Prof cakap, perlu jadi bodoh-bodoh sikit untuk kau dapatkan balik ukuah kau bersama dengan suami. Betul. Okay. Mungkin sebab dia tak nak, dia kata macam hilang satu tak apa. Macam gitu. Ya, Mungkin ramai sebab dia lagi tak nak ada. turunkan ego dia. Betul. Sebab tu dekat Malaysia pun ada yang bercerai disebabkan standard, disebabkan perempuan punya kerjaya lebih daripada husband dia. So dia rasa macam tak apalah, lelaki ni tak nak aku, tak boleh nak sara aku, it's okay. Aku boleh sara diri Aku pun dah boleh sendiri. survive sendiri, yes. Tapi pada aku pun zaman sekarang sepatutnya lah lelaki pun kena berfikiran lebih terbuka dan mungkin mungkin kalau diorang kena macam accept yang sekarang memang wanita ni ada yang lebih hebat daripada Lebih lelaki. berkerjaya. So kalau macam maybe lah one day dapat bini yang memang berkerjaya, as long bini tu tak kurang ajar dengan kau, Ya, kan? Okay. Betul tak? betul. Nanti birthday ke apa-apa kau juga yang untung. Nak tak nak. Kan? Okey. Ya. Ika, Farah lah. Ika, dalam Ika dan juga suami, siapa lebih cerdik? Ika ke suami? Cerdik. Soalan Suami dia. kau. Suami dia. Aku kenal dia. Lebih cerdik. Cerdik dari Ika segi ke apa suami? tu? Macam tu pula. Maksudnya semualah. Dari segi kehidupan, pendidikan, banyak benda lah pasal soal hidup. Apa yang Ika nampak? Okay, husband aku lah. Husband. Oh ya ke? Ika kurang cerdik ya? Cerdik tapi kita less more. Kita tak nak tunjuk. Okay. Ya, betul. Macam Farah. Equal kot. Balance Aku lah. kurang cerdik. Dia macam bab kemahiran teknikal tu of course lah lelaki aku. Tapi kalau
bab-bab yang macam knowledge ke apa ke, akulah kan. Ya. Itu bak. Nampak juga kat situ. Tapi memang kalau apa-apa pun macam contohnya even basuh baju ke, nak sidai baju ke, aku kadang-kadang macam kita bukannya aku buat tapi kadang-kadang tak sekemas laki aku buat. Macam tu. Oh, kalau orang Kedah cakap Farah ni lock-lock Lock-lock masa boleh, masa kering, angkat masuk almari. Macam laki-laki tu lebih teratur. Lebih detail. Dia so equal lah aku cakap kan. Macam Yeah. contoh potong tilam tadi, aku akan potong tebal-tebal tau. Kulit dengan isi lantak kan. Macam kalau laki aku dia akan kulit tu nipis dia potong. Macam tu kemas lah. Kalau macam Fad pula, antara Fad dan juga isteri, siapa yang Fad rasa macam okey dia lebih pandai ataupun aku yang lebih pandai? Aku rasa aku kot. Apa tu? Aku ke apa tu? Lebih kepada apa tu? Akulah yang macam kira selalu bagi Sedih. selalu membuat keputusan dan selalu menyelesaikan masalah. Oh. Wow. Ya. Nampak hebat tu. Kita beli beras. Wah, cuba baca sikit komen Vika tu Apa orang? Baca Fad. Apa? Komen. Cuba kau baca komen bini kau tu. Komen. Aduh. Tak apa. Video luar lah kau malam ni. Aduh. So apa pun okay lah, thank you pada semua pandangan kan, pendapat. Kita saja nak tahu, nak tengok pendapat daripada lelaki, daripada kita perempuan sendiri, setuju atau tak, yang perlu atau tidak wanita ni jadi less smart daripada lelaki. Betul. Tak kisahlah apa pun, yang penting cara kita terima mesej tu. Kan? Depends pada kita macam mana kita bawa diri kita, macam mana kita orang kata berkomunikasi antara kita dan juga bakal pasangan kita ke kan. Yang penting jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri. Tak semestinya kalau kita pandai, kita betul-betul pandai. Tak semestinya kalau kita bodoh ni, kita betul-betul bodoh. So sama-sama ambil kira macam bagi masing-masing untuk kita sama-sama bahagikan benda tu bagi sama rata. Apa benda aku cakap ni betul lah. Bawa faham je betul Fai. So everything okay lah Thank you okay. best pagi. Thank you Thank you best pagi. Thank you orang dalam Sembang Netizen. Next time Thank you Wawa, Ika, Farah. Ya. So saya setuju dengan pendapat Prof. Prof. Yes. Okay. So Farah setuju? Ya, semua setuju. Dan jumpa lagi dalam Sembang Netizen untuk episod yang berikutnya. Ya, betul. Yes, Jangan lupa betul. subscribe YouTube channel Best FM Malaysia. Malaysia. Yup. Bye. Thank you Bye. guys. Thank you, guys. Bye. Yang dah komen, yang dah support semua. Okay.